Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Hari ini ada satu pendedahan yang amat mengejutkan dari Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan. Pendedahan ini sudah pasti membuatkan UMNO dan kroni-kroninya menggigil ketakutan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tinggal 3 hari lagi, tuan-tuan dan puan-puan, PRU ke-15 akan berlangsung. Tetapi malangnya Rafizi Ramli berjaya mendedahkan sesuatu yang pasti atau mungkin boleh membuat persepsi rakyat dan penyokong-penyokong UMNO akan berpaling tada daripada UMNO. Kerana dengan pendedahan ini, Rafizi Ramli dedahkan projek RM285 juta diluluskan MOF selepas Parlimen bubar, tuan-tuan dan puan-puan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendedahkan satu lagi surat yang mendakwa kerajaan cuba memberikan kontrak yang bernilai berbilion ringgit kepada syarikat kroni. Banyaknya surat berkenaan adalah berhubung projek naik taraf loji bagi kawasan Tadahan, pembentungan yang bernilai RM285 juta di Klang Selatan bertarikh 27 Oktober, tuan-tuan dan puan-puan. Rafizi berkata projek itu diluluskan 17 hari selepas Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober. Rafizi ini memang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun tidak tahu dari mana sumber Rafizi dapatkan maklumat ini. Tetapi kalau ini betul, habislah UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ini sudah pasti akan mendapat siasatan. Dari siasatan yang mungkin akan menyebabkan sesuatu tindakan yang besar akan dikenakan kepada semua yang terlibat. Surat itu didakwa daripada bahagian perolehan kerajaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA. Ia menyatakan bahawa Kementerian Keuangan telah meluluskan projek berkenaan kepada syarikat sama yang terlibat dalam 2 lagi projek tembatan banjir oleh KASA bernilai RM285 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Surat ini mengesahkan bahawa ada projek yang diluluskan oleh Menteri-Menteri Barisan Nasional dan PN selepas Parlimen dibubarkan secara jelas melanggar undang-undang, kata Rafizi dalam sidang media di Ibu Pejabat PKR hari ini. Malaysia kini telah beberapa kali menghubungi syarikat itu untuk mendapat maklum balas mereka, tetapi tidak berjaya setakat ini. Rafizi sebelum ini menyifatkan syarikat tersebut sebagai syarikat kroni UMNO. Dia juga sebelum ini mendakwa syarikat itu turut dianugerahkan 2 kontrak secara rundingan terus bagi projek tembatan banjir daripada KASA bernilai 578.6 juta dan RM2 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang sepatutnya tidak berlaku. Rafizi berkata, dengan surat terbaru ini bermakna Menteri sementara KASA iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz tidak lagi boleh menafikan terdapat projek yang diluluskan selepas Parlimen dibubarkan. Hebat Rafizi. Dia juga mengingatkan bahawa mereka tidak boleh berselindung di sebalik ulasan pentadbiran dengan mengatakan surat setuju terima belum dikeluarkan kepada syarikat itu. Dan Tuan Ibrahim tidak boleh mendakwa tidak mengetahui perkara itu. Habislah Tuan Ibrahim kali ini. Sambil memberikan penjelasan ringkas mengenai prosedur proses perolehan, Rafizi berkata cadangan projek itu perlu datang daripada kementerian. Dalam kes ini, KASA yang kemudiannya akan memutuskan bentuk tender untuk projek tersebut, sama ada tender terbuka, tender terhad atau rundingan terus.
Katanya sekiranya kementerian mencadangkan sebarang kaedah selain tender terbuka, kelulusan Kementerian Keuangan adalah diperlukan. Begitu juga bagi mana-mana peruntukan proyek yang melebihi harga tertentu, kelulusan Kementerian Keuangan juga diperlukan. Betul lah. Tambahnya setelah Kementerian Keuangan memberikan kelulusan, Kementerian mengeluarkan surat setuju terima SST kepada kontraktor dengan merujuk kepada surat kelulusan dari Kementerian Keuangan. Oleh itu, bagi tujuan menentukan sama ada kelulusan sesuatu proyek diberikan selepas tarik pembubaran, tarik yang dirujuk ialah tarik apabila Kementerian Keuangan memberi kelulusannya, kata Rafizi. Belum dikeluarkan surat setuju terima. Katanya setakat ini, proyek-proyek yang telah diluluskan ini masih belum dikeluarkan surat setuju terima kepada syarikat berkenaan susulan pendedahannya, yang bermakna proyek-proyek itu telah diluluskan tetapi kerja-kerja tidak dapat dimulakan. Rafizi kemudian mempersoalkan apakah proyek itu diluluskan secara tergesa-gesa untuk mengumpul dana pilihan raya umum ke-15. Selain itu, katanya Tuan Ibrahim Tengku Zafrul perlu menjawab beberapa soalan. Katanya kedua-dua menteri itu perlu menjelaskan apa hubungan mereka dengan syarikat tersebut sehingga sanggup memberikan kontrak besar bernilai kira-kira Rm5 bilion kepada sebuah syarikat bermasalah. Selain itu, katanya mereka juga perlu menjelaskan apakah benar kos bagi ketiga-tiga proyek itu boleh dijimatkan sehingga Rm 150 juta melalui tender terbuka seperti yang dianggarkan penjawat awam yang memberikan maklumat tersebut. Rafizi berkata monopoli proyek-proyek besar oleh sebuah syarikat menyebabkan kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik berbanding jika diadakan secara tender terbuka. Saya ingin mengingatkan pengundi-pengundi bahwa proyek-proyek ini belum dikeluarkan surat setuju terima SST hanya apabila saya mendedahkan kepincangan dalam proses perolehan. Jika Barisan Nasional menang atau PN menang dalam PRU 15 dengan kelulusan yang telah diberikan setakat ini, proyek ini akan terus diberikan kepada syarikat itu. Sia-sialah pengorbanan penjawat awam yang mengambil risiko mendedahkan perkara ini, katanya. Rafizi berkata, sekiranya gabungan parti lain menjadi kerajaan selepas PRU, kelulusan proyek daripada Kementerian Keuangan itu boleh dibatalkan. Tuan Ibrahim sebelum ini berkata dia akan memfailkan saman fitnah terhadap Rafizi, manakala Tengku Zafrul berkata kelulusan proyek jembatan banjir bernilai Rm 2 bilion itu adalah mengikut undang-undang. Itulah pendedahan dari Rafizi Ramli hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan jumpa lagi dalam ulasan-ulasan yang seterusnya. Terima kasih.